Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Hurairah bin Osman di SU 20202476 di kelas 6. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan berkaitan hukum solat berjemaah dengan dijarakkan 1 meter antara jemaah-jemaah yang lain. Okey, apa maksud berkaitan dengan soalan tersebut? Berkenaan dengan saf, saya akan menerangkan beberapa hadis, 1 atau 2 hadis berkaitan dengan saf. Bolehkah kita solat 1 meter? Mari kita dengarkan hadis-hadis tersebut. Hadis yang pertama, dia telah menyebut dengan 2 sebutan, iaitu pertama, kalimah yang digunakan adalah sawu sufufakum. Maksudnya, luruskanlah saf-saf kamu. Hadis ini riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Apa maksud berkaitan dengan hadis tersebut? Maksudnya, hendaklah kamu menyamakan saf-saf kamu. Maksudnya ialah, ini bermaksud saf pertama hendaklah berada dalam keadaan sebaris. Begitu juga dengan saf yang kedua dan juga saf-saf yang seterusnya. Dah faham? Jadi saya teruskan dengan nas hadis yang kedua menyebut ialah at-tuwi sufufakum. Sempurnakanlah saf-saf kamu. At-tuwi sufufakum yang bermaksud sempurnakanlah saf-saf kamu. Riwayat Ahmad dan Ibn Hibban. Apa pula maksud untuk hadis yang kedua ini? Maksudnya di sini, jika saf itu kurang atau lompong, maka hendaklah kita sempurnakannya dengan mengisi kelompongan tersebut. Jika ada contohlah ada 2 saf, ada dalam saf yang kedua itu ada 1 lompong atau 2 lompong, maka kita perlulah mengisi kelompongan tersebut. Bayangkan jika dalam isu memakan bawang pun hingga yang menyebabkan mulut berbau, Nabi Muhammad SAW melarang daripada menghampiri masjid. Nabi macam tu? Tak. Maksudnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man akala suman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wal yaqud fi baiti." Apa maksudnya? Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah yang tidak dimasak dan kuat baunya, maka jauhlah kami, atau disebut dengan mudah, jauhilah masjid-masjid kami dan duduklah di rumah sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Nawawi telah menjelaskan daripada hadis tersebut. Katanya, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang putih dan bawang merah. Daripada kitab Al-Minhaj Al-Syarh Sahih Muslim. Berdasarkan daripada musim COVID di negara kita dan negara luar, akan tetapi dalam isu COVID-19 ini, lendir dari batuk ataupun yang keluar daripada air liur menjadi sebahagian daripada asbab yang boleh menyebabkan jangkitan sehingga boleh membawa kepada kematian. Maka sewajarnya diarahkan antara satu jemaah dengan jemaah yang lain sehingga 1 meter. Disebabkan itu juga pemerintah telah mengeluarkan arahan supaya cara yang paling baik adalah kita solat di rumah bersama keluarga kita, di mana kita yang sendiri tahu keadaan keluarga kita macam mana. Inilah semangat yang sebenar dalam isu Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP, di mana kita menyebut supaya dilakukan sembahyang di rumah kediaman masing-masing. Hal ini dapat mengelakkan daripada berjangkit wabak-wabak COVID-19 untuk jemaah-jemaah yang kita solat di masjid itu nanti. Kaedah fiqh yang digunakan berdasarkan tajuk ini ialah kaedah yang ketiga, iaitu kesukaran mendatangkan kesenangan. Maksudnya, sekiranya kita mempunyai penyakit atau kita benda yang mendatangkan penyakit, maka kita digalakkan atau diharuskan solat berada di dalam rumah. Kerana sekiranya kita solat berada di masjid atau tempat-tempat awam, maka menyebabkan wabak-wabak penyakit itu merebak dan menyangkit pada orang-orang lain. Itu sedikit demi sedikit yang saya dapat menerangkan berkaitan dengan kaedah fiqh yang ketiga ini, iaitu kesukaran mendatangkan kesenangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakinah binti Ahmad Bahari daripada kelas DPHU 6C. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan tentang aplikasi kaedah fiqh dalam isu yang seterusnya, iaitu isu memakai face mask ketika menunaikan solat sewaktu suasana pandemik COVID-19 ini. Baiklah, pada asalnya hukum menutup mulut di dalam solat tanpa sebarang sebab adalah makruh, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meleretkan pakaian di dalam solat serta melarang seseorang lelaki itu menutup mulutnya di dalam solat. Dalam memahami hadis ini, menurut Al-Hatib Al-Syarbini, hukum seseorang lelaki menutup mulut sewaktu menunaikan solatnya adalah dimakruhkan kerana ianya boleh menghalang kesempurnaan bacaan di dalam solat dan juga boleh menghalang kesempurnaan di dalam sujud. Seperti yang kita boleh bayangkan, seorang lelaki itu menunaikan solat dengan memakai penutup mulut ataupun face mask, dan ketika dia membaca surah ataupun bacaan di dalam solat adalah tidak jelas dan sebutannya kurang jelas. Menghalang kesempurnaan di dalam sujud adalah seperti seseorang lelaki itu memakai penutup mulut ataupun face mask ketika bersujud, sebahagian mukanya tidak menyentuh pada permukaan sujud. Jadi ia telah menghalang daripada bersujud. Akan tetapi sekiranya wujud sebab ataupun keperluan untuk memakai face mask ketika menunaikan solat, maka hukum di dalam isu ini adalah harus. Seperti yang kita boleh nampak dalam suasana penularan wabak COVID-19 ini, hukum solat dengan memakai face mask adalah diharuskan disebabkan hajat dan juga keperluan, iaitu bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19 daripada menular. Dengan memakai face mask ketika menunaikan solat ini, ia dapat menghalang air liur, kahak dan juga hingus si pemakai daripada tersebar ke udara ketika batuk ataupun bersin, lalu mengelakkannya daripada tersebar kepada orang lain ataupun menjangkiti kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, hukum bagi memakai face mask ketika menunaikan solat adalah diharuskan pada suasana pandemik COVID-19. Oleh itu, kaedah fiqh yang sesuai dalam isu ini adalah kaedah fiqh yang keempat, iaitu kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan. Dalam kaedah ini pula terdapat beberapa kaedah di dalamnya, dan saya memilih kaedah pertama, iaitu ditanggung kemudaratan khas khusus untuk menolak kemudaratan umum. Kaedah ini bermaksud seseorang itu hendaklah menanggung kemudaratan dirinya sendiri untuk menghindari dirinya daripada membawa kemudaratan umum. Seperti contohnya, pada suasana COVID-19 ini, orang-orang yang bergejala COVID-19 terpaksa mengkuarantinkan diri mereka di dalam rumah untuk mengelakkan diri mereka daripada menyebarkan jangkitan COVID-19 itu kepada orang lain dan mengelakkan kemudaratan yang paling besar, iaitu menyebabkan orang lain meninggal dunia kerana jangkitan tersebut. Contoh yang saya berikan tadi sama seperti isu yang saya bangkitkan, iaitu isu memakai penutup mulut ataupun face mask di dalam solat untuk mengelakkan daripada penyebaran penyakit COVID-19 ini kepada orang lain. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya yang lain untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aifan Hamdi bin Hishamuddin daripada kelas DPHU 6B. Nombor kad matrik DHU 2020247717. Okey, baik. Pada hari ini saya akan menerangkan isu dan juga kaedah fiqh yang digunakan di dalam isu tersebut. Okey, kita boleh khususkan isu yang ada dalam tempoh pandemik sebelum menuju ke endemik lah, COVID-19. So, baik. Isunya adalah hukum melaksanakan pernikahan melalui video. Okey, baik. Okey, kalau kita teruskan kepada maksud isu ni sendiri adalah pernikahan melalui video call, WhatsApp, tak kisahlah.
aplikasi apa yang digunakan, WhatsApp ke, Google Meet ke, dan sebagainya lah. Okey, kita tengok pada fatwa ulama. Fatwa ulama mengatakan pernikahan seeloknya dilakukan secara fizikal. Okey, ulama kata apa? Seeloknya dilakukan secara fizikal. Okey, ulama tak kata tak boleh kan? Okey, baik. Apabila melalui video call ataupun panggilan video, juga seolah-olah pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan hadir, tetapi berada di satu tempat yang berlainan. Okey, contohnya pengantin perempuan dekat rumah dia, pengantin lelaki dekat surau rumah dia. Contoh. Okey, baik. Maksudnya masing-masing hadir ke majlis tersebut, tapi ada dekat tempat yang berbeza macam saya cakap tadi. Okey, perkara ini dibolehkan sesuai dengan peredaran dan juga situasi sekarang. Okey, kalau contoh macam dulu, benda ni tak timbul lah isu ni. Macam mula-mula viral dulu, ada orang nikah ataupun kahwin lah melalui video call. So masyarakat macam pelik, boleh kau? Macam tu. Lepas tu ulama kata seeloknya dilakukan secara fizikal. Dah tak boleh, buat dalam panggilan video pun tak ada masalah. Okey, baik. Okey, sebelum tu, walaupun dalam video ataupun melalui panggilan video, jangan lupa ada garis-garis panduan yang perlu dipatuhi semasa pernikahan atas talian. Okey, yang pertama adalah memenuhi semua rukun dan syarat sah nikah. Tiada unsur. Okey, memenuhi rukun ni macam mana? Okey, rukun dia tetap sama dengan secara fizikal dan juga melalui panggilan video lah. So tak boleh kurang ataupun terlebih. Selalunya kurang lah, yang akan jadi masalah. Okey, baik. Tak boleh kurang syarat-syarat dia ataupun rukun lah. Okey, baik. Tiada unsur penipuan dan keraguan. Okey, penipuan ni macam mana? Contoh lah, kalau ada pun, saya tak tahu lah ada ke tak. Contoh, kalau ada orang lain yang nak menikah, orang lain yang akad kan, dia cakap apa, gugup lah, tolong aku off camera, macam student buat kan, off camera. Okey, baik. Yang ketiga adalah majlis tersebut berlangsung pada tahap al-yakin. Samalah penipuan dan keraguan ni, tiada unsur, samalah keraguan, kena yakin betul-betul. Okey, baik, kita teruskan dengan kaedah usul fiqh yang digunakan pakai dalam isu tersebut lah, isu pernikahan melalui video ni. Okey, baik. Kaedah yang digunakan adalah kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan. Okey, baik. Kita tahu kalau kebiasaannya orang Melayu Islam akad nikah, okey, adik-beradik dia paling-paling orang cakap tak ada lah, paling-paling kurang lah akan main 4 ataupun 5 biji buah kereta. Ramai tak? Okay, so melalui video kita boleh elakkan daripada penularan wabak COVID-19 ni lah melalui sentuhan fizikal. Selalu orang akan jumpa adik-beradik kan, lama-lama tak jumpa, salam, peluk dan juga sebagainya lah. So kita boleh elakkan berlakunya sentuhan fizikal dan juga penularan wabak COVID-19. So bagi saya, ini adalah kaedah yang sangat tepat yang digunakan pakai dalam isu tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alif Fatihah Peti Farazi, nombor matrik DSU 20202545, dan saya daripada kelas DPSU 6C. Saya akan menerangkan mengenai hukum bersalaman ketika pandemik COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bersalaman dengan orang ini adalah bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Namun, ketika pandemik COVID-19 melanda, apakah hukum bersalaman antara sesama orang atau umat Islam? Jadi, hukum bagi berjabat tangan atau bersalaman ketika berjumpa adalah sunnah. Hal ini juga menjadi ijma' dalam kalangan para alim ulama'. Jadi, dengan itu, ia telah ditetapkan bahawa sepanjang pandemik COVID-19 ini,
tidak bersalaman dijadikan sebagai jalan ihtiyat dan cara inisiatif bagi mengelakkan penyebaran virus COVID-19 ini. Seterusnya adalah, jadi apakah pandangan KKM terhadap isu tersebut? KKM telah menyarankan untuk bersalaman dengan cara mengisyaratkan tangan ke dada dan mengucapkan salam dengan senyuman bagi mengurangkan sentuhan antara satu sama lain. Jadi, bagi isu hukum bersalaman ketika pandemik COVID-19 ini, kaedah fiqh yang sesuai digunakan adalah kaedah yang ketiga, iaitu kesukaran mendatangkan kesenangan. Hal ini kerana kita mengelak dari menyebarkan virus COVID-19 tanpa bersentuhan ketika bersalaman. Ianya bukan hanya dapat memudahkan diri sendiri, namun dapat memudahkan orang lain juga. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashiki binti Zainab Fitri daripada kelas TPHU 6B, bernama matrik di HSU 202025-324, dan hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai hukum orang menjalani swab test ketika berpuasa. Seperti mana yang dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM, melalui garis panduan yang dikeluarkan, terdapat dua kaedah saringan dalam menentukan individu tersebut mengalami positif ataupun negatif COVID-19 melalui nasopharyngeal swab dan oropharyngeal swab. Apa itu nasopharyngeal swab? Nasopharyngeal swab ialah alat swab yang akan dimasukkan ke dalam rongga hidung individu sehingga ke kawasan nasopharynx, iaitu rongga hidung yang paling atas. Manakala oropharyngeal swab pula ialah alat swab akan dimasukkan ke dalam rongga mulut hingga ke kawasan oropharynx, iaitu belakang anak tekak, dan ia tidak melepasi bahagian halkum. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Lakib bin Sobirah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa balik fil istinsyaq illa antakunan so'iman." Hendaklah kamu berlebihan dalam beristinsyak, iaitu memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Imam Al-Hatabi menjelaskan juga bahawa hadis ini menunjukkan bahawa sampainya air ke bahagian otak boleh membatalkan puasa seseorang sekiranya berlaku dengan perbuatannya sendiri, dan kias ke atasnya meliputi kesemua benda yang sampai ke bahagian dalam badannya dengan perbuatan seperti suntikan dan selainnya. Jadi, hukum orang yang menjalani swab test ketika berpuasa adalah sah dan tidak membatalkan puasa. Ini kerana perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan yang mengenyangkan ataupun menghilangkan dahaga bagi seseorang itu. Dan juga swab test ini adalah bagi tujuan perubatan bagi mengesan individu tersebut positif ataupun negatif COVID-19. Dan ujian saringan yang dilakukan juga hanya memasukkan alat swab itu ke dalam rongga hidung dan mulut bagi memperolehi sampel lendir ataupun air liur dan mukus. Oleh itu, kaedah fiqh yang sesuai digunakan dalam isu ini adalah kaedah fiqh yang kedua, iaitu perkara yang yakin tidak dihilangkan oleh keraguan ataupun syak. Hal ini kerana dari sudut syarak, ujian swab ini mempunyai kelonggaran dalam Islam kerana mengambil kira aspek kesihatan seseorang. Namun, jika seseorang itu syak ataupun was-was bahawa ujian swab itu membatalkan puasanya, maka dia boleh berbuka, namun wajib diganti puasa tersebut selepas bulan Ramadan. Daripada kaedah-kaedah yang terbit daripada kaedah ini, saya mengambil kaedah yang pertama, iaitu asal sesuatu perkara kekal mengikut keadaan sebelumnya. Al-aslu biqa makan ali makan. Artinya, asal sesuatu kekal mengikut apa yang ada pada asalnya. Bermakna, dihukumkan dengan kekal sesuatu pada zaman yang akan datang mengikut apa yang berlaku pada zaman sebelumnya. Kaedah ini sama juga dengan perkataan fuqaha, iaitu kembali kepada hukum asal. Oleh itu, selagi mana alat swab itu tidak melepasi sampai ke rongga yang sangat dalam, maka hal ini tidak menyebabkan puasa seseorang itu batal. Maka dengan itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah,
dan yang kurang itu datang daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih.